Assalamualaikum, selamat datang ke GT Project. Saya Saidan Asad. Ada barang kami share hari ni. Aku bukan nak bercakap tentang Gunpla, tetapi hari ni kami di GT Project didatangi oleh seorang tetamu istimewa. Jadi nak tahu siapa? Inilah dia. Hai guys, nama saya Muhammad Adi bin Husaini. Ada yang kenal saya sebagai Hadius Gunpla. Okey Adi, hari ni kita nak tanya sikit beberapa soalan lah kan. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama Adi. Macam mana boleh terjebak dengan hobi ni? Sama ada kena racun ke atau memang terjebak dengan sendiri? Okey, kalau cerita macam mana saya boleh masuk kepada dunia Gunpla ataupun macam mana saya boleh terracun, saya teringat balik masa zaman saya kecil-kecil dulu, saya memang minat secara general design mecha. So zaman tu memang ada banyak cerita di TV2 kan, cerita-cerita mecha, dan saya minat juga Gundam lah. Saya mula kena racun dengan rakan sekolah saya bernama Rizal Hafiz. Mungkin ada yang kenal dia kerana posting viral beliau baru-baru ini. So semasa di asrama, beliau membawa 2 biji kit RG. Saya ingat saya pada tahun 2013, 2 kit RG, salah satunya adalah Strike Freedom. Dan dari situ dia mula meracun saya untuk menceburi bidang Gunpla ni lah, untuk street building. Okey ni, kiranya Adi mula diperkenalkan dengan Gunpla ni daripada tahun 2013. Okey, dari sejak tu agaknya dah berapa lama Adi main Gunpla ni? So, first purchase saya actually pada tahun 2014 semasa saya mendapat kerja part time saya lah. So time tu saya dapat gaji part time saya dan saya beli kit HGBF Stabil Strike di Expo Gundam Expo 2014. Okay, so time tu first time lah saya beli kit saya, dan saya dah kumpul semenjak dari 2014. Agaknya dah berapa banyak dah koleksi yang Adi ada? Ini panas ni. Soalan ni sebenarnya susah sikit lah nak jawab sebab saya actually tak kira lah berapa banyak kit saya ada. Tapi pada masa yang sama sebenarnya saya tak simpan lama kit yang saya dah pasang. Either saya pasang custom, jual, ataupun saya pasang, dia terperuk lama-lama, kemudian saya jual. So kebanyakan kit tu takkan stay lama kecuali kit yang saya minat dan saya collect lah. That one saya tak jual, yang tu saya simpan. Okay Di, selain Gunpla, apa lagi jenis-jenis model kit ataupun figure yang Adi kumpul? Okay, sebenarnya saya tak ada kumpul, secara seriusnya saya tak ada kumpul apa-apa toys lain lah. Cuma saya ada juga berminat dengan model kit lain. Contoh macam releases daripada Moderoid, sebab Moderoid ada cover mecha yang Bandai atau Sunrise tak buat. Kemudiannya ada dari few dari Kotobukiya. Dari mana Adi belajar custom ni? Dari siapa? Okay, sebenarnya saya belajar custom ni, mostly saya refer kepada YouTube lah. Pada masa awal-awal tu kan, kita akan mula berminat dengan content creation daripada YouTube. So bila kita tengok, rasanya kita boleh buat ni, kita boleh try. So at that time, kat situlah bermulanya saya mencuba untuk custom. Berapa lama biasanya Adi habiskan masa untuk custom sesebuah kit? Adakah bergantung pada kelapangan masa ataupun bergantung pada grade sesebuah kit? Okay, so bila saya nak custom sesebuah kit, saya akan tengok dulu apa jenis custom yang saya akan buat kepada kit tersebut. So dia bergantung pada planning lah, senang cakap. So a short project usually saya akan buat painting. So painting work usually akan ambil 3 ke 4 hari. Tapi kalau major custom akan mungkin ambil masa sebulan hingga 3 bulan. So daripada custom tersebut, bergantung apa yang kita nak buat, bergantung pada grade juga, dia akan ambil masa yang sangat lama. Kiranya dia bukan bergantung pada grade lah. Bukan bergantung kepada grade. Contoh kalau kita nak include kit bashing ataupun scratch building, those kind of works memang akan stretch sikit lah project time kita. Biasanya bila Adi melakukan sebuah custom tu, Adi dapat idea daripada mana? Daripada inspirasi ataupun mana-mana rujukan? Okay, so bahagian idea ni sebenarnya sedikit susah sikit lah saya nak explain. Okay, either saya ada idea dulu. So idea tu kadang-kadang benda tu datang sendiri. Tapi usually yang kita datang sendiri ni tak selalulah. Ada masa juga kita ada kit dan then kita refer kepada certain pages
Yang saya guna utama adalah Instagram, sebab Instagram ramai user guna. Kemudian kita ada Pinterest. Pinterest pun ada ramai orang share dia orang punya work. Dan finally kita ada Twitter lah. Twitter pun ramai bila Japanese guna untuk share dia orang punya current work dan dia orang punya idea expression. Apakah yang Adi rasa bila Adi dapat menyiapkan sesebuah kit tu? Apa macam mana perasaan dia tu? Okay, dia bergantung pada results lah. Benda ni, perasaan ni usually memang bergantung pada result. So kalau results tu okay, memang kita happy. Tapi kalau result tu tak okay, kadang-kadang kita akan down lah. Kenapa kadang-kadang result tu boleh jadi tak okay? Sebab usually kan macam saya cerita tadi, projek akan ambil masa kadang-kadang ambil sampai 3 bulan. So bila terlampau lama projek tu, dia akan jadi burn out. Bila burn out, kita nak cepat. Bila kita nak cepat, kadang-kadang kita tak perasan error yang kita buat. So kadang-kadang kita tengok benda tu ada cacat celah sikit, kita akan rasa down. Tapi kalau kita dah post online and then kita dapat support daripada orang ramai, kita dapat pujian daripada orang ramai, of course kita akan happy. Okay, rasa tu hilang lah. Hilang lah. lega. Okay ni, biasa kita orang bila dengar tentang custom ni lah, dalam video ke apa, dia ada banyak sebut tentang teknik-teknik yang kita orang sini tak tahu maklum kita orang ni straight view. Biasanya Adi bila custom, teknik apa yang Adi biasa guna ataupun teknik yang Adi tahu? Okay. So memang kalau kita cakap pasal teknik, bila kita nak custom ni, memang dia punya list tu sangat banyak. So dia bergantung pada style custom builder tu sendirilah. So antara yang saya gunakan lah, saya gunakan kit bashing. Lepas tu kita ada scratch building, kita ada juga scribing, painting, repainting works, kita ada metal etching, kita ada metal detailing, kita ada texture, macam-macam sebenarnya lah. Tapi ultimately dia bergantung kepada builder tu sendiri, dia punya style macam mana. So dia nanti kita akan from builder to builder. Kalau you guys tengok, you guys boleh tahulah builder ni buat apa usually, builder sini buat apa usually. Dia ada style masing-masing. Okay dia orang biasa cakap kita ni berhobi adalah tujuan untuk menghilangkan stres, sama ada di tempat kerja atau di sekeliling kita lah. Jadi pada Adi pula macam mana? Okay, pada saya hobi ni saya gunakan untuk saya expresskan saya punya creativity. So saya ni memang minat pada seni lah. So bila saya dapat kit ni macam canvas kosong. So kita express kita punya creativity dekat situ. Of course lah, nak cakap pasal stres tak stres ni, kadang-kadang buat kit pun boleh stres. Ada part yang patah lah, hilang lah. Benda tu yang kadang-kadang sumbang kepada stres. Tapi bila kita dapat buat something tu kan, kita dah aim something, kita dapat finish, kita dapat hilangkan stres, itu memang confirm lah. Kayaknya ibarat macam kita buat sesuatu yang kita suka lah. Betul. Okay semasa kali pertama kita berjumpa, masa tu di event Mono Eye yang Adi anjurkan bersama dengan brother kita Ijat, brother owner Black Base. Jadi berapa banyak event yang Adi dah uruskan ataupun terlibat secara langsung? So sebenarnya bila anjurkan pertandingan tu, ini pertandingan pertama lah saya anjurkan. Sebenarnya pertandingan ni adalah bukan pertandingan saya, pertandingan Ijat. Dia dah biasa anjurkan pertandingan previously lah. Cuma saya hanya membantu Ijat untuk bagi dia sedikit marketing reach. So sebab sekarang ni kita tahu platform utama budak-budak ramai dekat TikTok. So saya nak reach dekat budak-budak TikTok untuk tahu dan aware pasal competition ni lah. Dari mana Adi kenal Ijat? Okay, saya mula berkenalan dengan Ijat bila saya berkawan dengan Abang Am. So Abang Am ni kawan rapat dengan Ijat daripada zaman 2014 lagi. So Abang Am bawa saya jumpa dengan Abang Ijat untuk saya belajar dengan Ijat dia punya skills. So bila saya dah belajar, kat situ saya berkenalan dengan dia lah. And then dia ada anjurkan kepada saya untuk kita buat this competition. Okay Adi, ni satu lagi soalan panas. Okay, sepanjang Adi dalam hobi gampla ni, berapa agaknya anggaran kos yang Adi dah habiskan untuk hobi ni, untuk kit saja? Okay, untuk kit saja saya pun tak pasti nak jawab soalan ni sebab dah lama kan. So susah, memang soalan susah sikit. Tapi kerugian sebenarnya saya tak boleh cerita lah. Saya rasa dalam 3,000 ada kot, mungkin lebih, saya pun tak pasti. Ini mesti lebih lah. Saya pun tak pasti. Okey, apa pesanan Adi untuk orang-orang yang masih baru ataupun baru nak berjinak-jinak dengan gampla ni? Kita lebih kurang kata pemula lah. Pesan saya untuk yang baru nak start ataupun nak custom adalah untuk jangan takut. You have to start from somewhere. You kena start lah kat mana-mana pun.
Saya tahu kalau untuk Amber Custom dia akan nampak a bit intimidating dengan semua teknik-teknik yang kita cerita tadi, tapi jangan malu, jangan segan, boleh bertanya dengan siapa-siapa yang berpengalaman. Alhamdulillah dalam komuniti Gampla ni so far memang tak ada yang kedekut dengan ilmu. InsyaAllah kalau korang nak start somewhere, tanya dia dengan siapa-siapa, dia orang akan share. Okey, jadi itulah tadi soalan kita bersama dengan tetamu kita Encik Adi. Jadi Encik Adi, terima kasih sebab meluangkan masa dengan kami. Jadi aku akhiri video ni dengan pesanan jaga diri, jaga kesihatan dan ingat sila pantau dompet anda. Assalamualaikum, saya Saidan Asad dari GT Project. Jumpa lagi di video yang akan datang. GT Project, ada barang kami share.